bab yang kedua, kehadiran Nabi Muhammad SAW menjangkau sempadan masa dan tempat. Hari ini muka surat berapa ya? 46. Tu hadis tu ya. Imam As-Subki mengulas hadis ini. Betul ya? Baik, kita ulang lagi sekali bahawa Al-Imam As-Subki mendatangkan dalil daripada hadis Nabi SAW, bu'istu ilan nasi kafah. Ya, Nabi mengatakan saya diutuskan kepada manusia secara keseluruhannya. Jadi Imam As-Subki mengulas hadis ini pada urutan 46 itu, la yaftassu bihi an-nas min zamanihi ila yaumil qiyamah, bal yatanawalu man qablahum aidan, wa yatabayyanu bidzalika ma'na qawlihi kuntu nabiyyan wa adam baina ar-ruh wal jasad. Jadi baginda SAW tidak dikhususkan kepada manusia pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat sahaja, bahkan merangkumi juga manusia sebelum mereka. Perkara ini jelas dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya seorang nabi, sedang Nabi Adam masih antara roh dan jasad. Jadi kita hurai, tuan-tuan dan puan-puan ya, bila mana kita baca Quran, cara paling mudah untuk kita faham makna di sininya ialah apabila kita baca Quran surah Al-Fathu, suratul Fathi, dalam surah tu ayat yang terakhirnya Muhammadur Rasulullah, ya, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Dan kalau kita baca ayat lain pun Allah kata ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Al-Quran ini sebagaimana yang kita belajar dan kita faham, dah banyak kali dah kita belajarnya pun, Quran ini adalah qadim. Apa makna qadim? Azali, sedia kala. Bila wujudnya Quran, tak boleh kita nak bincang bila adanya Quran, kerana Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah itu adalah sedia kala. Maka sebutan wahai Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, maka ucapan itu sebelum wujudnya Nabi Adam alaihissalam. Boleh ya? Payah juga kita nak faham ni. Nabi kata aku ni sebagai seorang Nabi sebelum Nabi Adam berada di antara roh dengan jasad lagi. Maknanya Nabi Adam tidak tercipta lagi, aku dah jadi Nabi dah. Iaitu di mana tu? Di alam arwah. Bukan kata di alam fizikal jasad ni, tak. Kerana jasad Nabi adalah jasad yang terakhir. Tapi roh ni sama. Itu yang saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, pada puan-puan, saya dengan puan-puan ni beza umurnya dari segi jasad. Ya. Itu yang saya sebut tu, dah puan-puan lahir dulu. Siapa suruh lahir dulu? Tapi kalau dah lahir dulu, ya ke siapa suruh lahir dulu? Mana ada siapa suruh lahir dulu? Dah Allah dah tentukan orang ni lahir sekian, orang ni lahir tarikh sekian, orang ni lahir tarikh sekian. Tetapi dari segi rohnya, kita sama-sama berada di alam arwah dulu, menjawab satu soalan daripada Allah, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu, lalu seluruh roh yang ada pada hari itu qalu. Kan qalu ni dia panggil jamak, plural. Waw tu waw jamak, wawul jamaah. Tahu ya? Kan belajar bahasa Arab kan? Tak belajar? Kena belajar sikit-sikit bahasa Arab. Ya, kalau ada waw di akhir perkataan dalam Quran tu, waw dengan alif. Qalu. Waw tu waw apa tu? Wawul jamaah. Waw yang menunjukkan ramai-ramai akan menjawab. Bala syahidna, bahkan dia kami bersaksi, ya kamu adalah Tuhan kami. Itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah, bahawa Rasulullah SAW ini dia dah Nabi, dia dah Rasul sebelum daripada Nabi Adam berada antara roh dengan jasad. Kenapa?
Kerana ungkapan dia sebagai Rasul itu, ungkapan dia sebagai Nabi itu berada dalam kalam Allah sejak azali dulu lagi. Lepas tu kalau kita tanya, Nabi Muhammad ni namanya bila namanya? Adakah setelah dia lahir, kemudian atuk dia bagi nama? Ataupun nama Nabi Muhammad ni dah ada tercatat dalam Quran sejak azali lagi? Dan kalau kita tanya lagi, apa makna Muhammad? Muhammad itu yang terpuji. Dan Nabi ni terpuji bukan kerana kita puji dia. Nabi ni mulia bukan kerana kita muliakan dia. Nabi ni sebelum kita ada pun Nabi dah dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihat? Sebab tu kadang-kadang pemikiran saya, pemikiran puan-puan, kita kena buka jauh sikit. Bukan kata pemikiran kita sempit, tidak lah kan. Cuma yang ada ni pun biar perluaskan lagi. Jangan kita bincang sekadar dan kita faham hidup ni sekadar bawah orang kata tempurung dunia ni sahaja. Bahkan di luar sana jauh lagi alam-alam yang begitu luas. Okeylah, tak apalah, kita tak perlu hurai panjang sangat, boleh ya? Sebab saya dah nampak tuan-tuan dan puan-puan dah faham dah. Dia nampak faham ni. Ya? Sama juga tak faham pun nampak juga. Macam puan-puan cakap dengan anak-anak lah kan, kita cerita kat dia. Kita rasa dia tak faham, kita tanya, faham tak ni? Dia kata faham. Okeylah. Tapi kadang-kadang kita duk cerita kat dia tu, kita dah tahu dah apa yang kita cerita dia faham tak? Tapi kalau kita ragu-ragu dengan anak tu, rasa-rasa tak faham ni, tu yang kita tanya balik, faham tak mama cakap ni? Tapi ada anak-anak kita cakap, kita nampak wajah dia faham. Macam puan-puan juga, puan-puan wajahnya dah nampak faham. Okay? Jadi cukup dulu, kita teruskan. Menurut Imam As-Subki, ya lagi, setelah itu kenabian Sayyidina Muhammad, ya kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Adam alaihi salam dihidupkan adalah dari sudut roh, adalah dari sudut roh baginda, ataupun hakikatnya daripada hakikat-hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya di situ pada rohnya. Maka dengan ayat yang ke-81 daripada surah Ali Imran tadi, mana tadi yang kita baca tadi? Yang kita baca sebelum ni lah, puan-puan, muka surat 44 tu. Ya. Itu yang dikatakan tadi. Menurut Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, menunjukkan ketinggian kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua para nabi berbaiat dan berjanji taat setia kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi anbiya, nabi kepada para nabi. Ya, nabiyul anbiya, nabi kepada nabi-nabi lain. Okey. Apa makna nabi? Nabi ni tahu makna dia kan? Nabi ni ialah orang yang membawa berita. Itu pada asal lughatan, pada bahasanya. Pada takrifnya ialah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya. Yang tu dah belajar dah sekian lama kan. Sekolah menengah dulu lagi. Cuma lupa lah, mungkin dah jadi nenek dah. Dah jadi mama, mungkin lupa dulu. Ya. Ada setengah saya belajar dengan guru saya tu, dulu kita belajar macam ni. Apa makna Rasul? Rasul ni seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Dulu kita belajar. Okey ya? Nabi seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sahaja. Itu yang kita belajar dululah. Tapi ada guru saya kata, Nabi ini ialah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya dan dia boleh sampaikan pada orang lain. Cuma dia tidak dijadikan syariat apa yang disampaikan itu. Tetapi kalau Rasul yang disampaikan itu akan jadi syariat, jadi peraturan dalam sebuah kehidupan. Terutamanya bila mana Rasul itu diutus kepada satu-satu kaum yang tertentu, dan Rasul sampaikan wahyu itu kepada kaum tersebut, maka apa yang disampaikan itu, wahyu itu menjadi satu peraturan dalam sebuah kehidupan.
Peraturan itu namanya agama, hidup beragama. Tapi Nabi ini dia boleh sampaikan pada orang lain. Takkan dia untuk diri dia sendiri, bagaimana dengan keluarga dia? Maka dia sampaikan. Tetapi apa yang disampaikan itu tidak menjadi satu peraturan secara umumnya sebagaimana Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ini adalah Nabi kepada Nabi-Nabi yang lain, bukan Rasul, Nabi kepada Nabi yang lain. Tapi kalau kita baca Quran juga, Muhammadur Rasulullah, dia juga dalam masa yang sama ketika itu sebagai seorang Rasul. Di mana ni? Di alam arwah. Dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa kita hidup atas muka dunia ni sebenarnya kita sedang melalui satu ketentuan yang telah ditentu oleh Allah. Macam saya nak tanya puan-puan ada isi borang tak dulu nak jadi orang perempuan? Sama juga saya tu, Ustaz macam mana ada isi borang? Tak ada juga. Apa maknanya? Maknanya hidup ini telah ditentukan. Saya ni jadi lelaki, puan-puan jadi orang perempuan. Yang ni pula lelaki pula jadi lelaki, dan dia pula jadi Nabi. Yang ni pula jadi lelaki, kemudian jadi Nabi, dia pula jadi Rasul. Ada satu lagi pula, Allah tentu dia ni jadi lelaki, jadi Rasul, jadi Nabi, jadi ketua kepada Nabi-Nabi lain. Seluruhnya telah ditentukan. Macam hari ni siapa suami puan? Dah ditentukan awal-awal. Cumanya jumpa kat mana? Kat pejabat. Itu sebab musabah. Jumpa kat mana? Kat tepi pantai. Jumpa kat mana? Dekat kenduri. Nah, kakak kita kahwin, kita pun jumpa dia kat situ. Ya ke? Apa yang saya nak cerita, semua tu dia panggil apa? Episod-episod yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau tentu macam tu, apa pula yang kita ni apa-apa pula? Kita ni diberi usaha dan ikhtiar. Itulah rahmat Allah. Kalau betul-betul Allah tentukan 100%, habislah kita. Tapi sebenarnya Allah tentukan hidup kita, dan kita tak pernah pilih. Ada benda-benda, dia ada dua jenis kehidupan. Saya nak beritahu, puan-puan pun dah faham ni. Ada dua bentuk istilah kehidupan. Satu dinamakan Al-Hayah Al-Ijbariyah. Al-Hayah Al-Ijbariyah, hidup secara terpaksa. Ada rasa tak? Hidup secara terpaksa. Nak tak nak, suka tak suka, perempuan kena jadi perempuan. Ada orang dia tak suka jadi perempuan, betul ya? Oh, dia pakai macam apa tu? Tomboy ke apa tu? Oh, dia pakai cat, dia pakai seluar-jeans. Kita pun pakai juga seluar-jeans, tapi dia pakai seluar-jeans yang orang lelaki tu. Dia pakai t-shirt, kemudian dia belagak macam lelaki. Dia potong rambut pendek. Tak, dia suka ke dia tak suka, dia pakai baju t-shirt ke dia pakai cap ke, dia adalah perempuan. Ada orang lagi pergi ke Thailand tu, pergi ke Singapura, okey, dia buat pembedahan. Pembedahan ke, bedah ke tak bedah ke, dia perempuan. Tak akan jadi dia laki-laki. Ya, Allah tak akan lantik dia jadi rasul. Kalau dia tukar jadi laki-laki. Kemudian kalau pergi masjid, boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam, dia perempuan. Sama juga lelaki yang nak jadi perempuan. Ya. Apa istilah dia? Pondan ke apa? Tak kira lah bagi nama pondan ke, bagi nama sotong ke apa, kan? Dia tetap lelaki. Boleh? Ada masjid negeri dulu kan, orang baru tahu kat, baru cerita kat masjid negeri dulu kan, dia jual jubah tu. Dia jual jubah-jubah perempuan. Ya, mungkin sebahagian daripada perempuan pernah pergi bersalam dengan dia, mungkin lah kan, salam dengan dia. Dan dia pula bila mana nampak orang perempuan, oh akak, dia peluk semua sekali. Dan akak ni nak dia ke perempuan. Rupa-rupanya orang dapat tahu dia lelaki. Dia buat pembedahan belah sana. Dia biasa restu tu dulu pernah dia datang. Dia datang, dia duduk belah perempuan lah. Duduk cuik-cuik apa-apa pesanan belah perempuan lah. Kita tak tahu Ustaz, 2 tahun dia kata. Orang Kristo kata 2 tahun kita duduk salam berpeluk dengan dia. Laga pipi apa semua. Ni lah orang perempuan kan. Rupa-rupanya jantan. Apa yang kita nak bagi tahu ialah hidup ni ada hidup yang secara terpaksa. Suka tak suka, nak tak nak, setuju tak setuju, rela tak rela, Allah tentukan kita. Contoh siang dan malam.
Suka ke siang, suka malam ke? Ada orang dia suka siang sebab dia rajin bekerja. Ada orang dia suka malam sebab dia pergi kelab malam. Betul ke? Ada. Tapi para alim ulama dia suka malam kerana dia boleh bangun bertahajud, bermunajat kepada Allah. Ya. Tapi masalah suka ke tak suka, kita tetap akan melalui hidup siang dan malam. Kita tetap akan melalui hidup dalam keadaan kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Ya. Makanlah banyak mana pun akan sampai waktu dia lapar. Mula. Kemudian makan, selera lah takat mana pun sampai masa dia kenyang. Ya. Sama juga tidur. Tidurlah banyak mana sampai waktu kena bangun. Kalau tak bangun, pening dia. Pening. Tapi kalau tak tidur pun, pening juga. Nak tak nak, itulah kehidupan secara terpaksa. Ya, banyak lagi lah. Ada satu lagi dia panggil al-hayah al-ikhtiyariyah. Al-hayah al-ikhtiyariyah. Inilah rahmat Allah. Allah bagi kita pilihan. Kita nak masuk syurga pun boleh, nak masuk neraka pun boleh. Dah pilih ya? Kita nak buat dosa pun boleh, nak buat pahala pun boleh. Macam hari ni, kita nak datang boleh, tak nak datang pun tak apa. Tak ada orang paksa kita pun. Kita kena paksa tadi. Tak ada. Tadi inilah di antara yang dinamakan, banyak lagi contoh puan-puan pun faham lah kan. Macam mati ni nak tak nak mati terpaksa. Suka ke tak suka ke, rela ke tak rela ke, ingat ke tak ingat. Lepas tu kadang-kadang saya tanya, siapa yang nak mati suka rela? Tak ada seorang pun angkat tangan. Tapi nak bagi tahu mati tu bukan masalah suka dan rela. Suka mati, rela pun mati, tak rela tak suka pun mati. Kenapa? Itu satu keterpaksaan. Ya. Itulah dua bentuk kehidupan. Tapi hakikatnya kedua-dua itu telah disusun oleh Allah. Kenapa puan-puan? Kalau Allah tak susun, kita pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Betul tak? Baik, kalau saya tanya puan-puan rasa-rasa dah baik jadi perempuan ke baik jadi lelaki? Kalau Allah bagi pilih, kita pun rasa termenung 100 hari dah. Nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan? Nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan? Kan? Kemudian pilih nak lahir kat mana? Nak lahir kat Terengganu ke, nak lahir kat Pahang ke, nak lahir kat Selangor? Kemudian dia senang nak kelebihan jadi orang Pahang. 10 hari tak habis. Akhir sekali Allah kata, kamu aku lahirkan kamu perempuan kat Selangor, kamu aku lahirkan kamu lelaki kat Johor. Selesai. Kan? Kena fikir lagi. Cuma nak pindah pergi duduk mana, nak berhijrah ke mana, itu Allah bagi pilih nak pergi mana. Boleh ya? Selesai masalah. Jadi kita ni tajuk apa ni? Tajuknya nak bagi tahu bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini adalah telah ditentukan oleh Allah. Jangan pening nak faham. Ya ke Ustaz, Nabi ni dah jadi Nabi? Dah dalam Quran tu kata Nabi, Nabi lah. Bila dia jadi Nabi? Yang ni yang kita kata bahawa setiap orang Allah dah tentukan daripada azali lagi. Sebab tu jangan rasa apa? Rasa kecewa, jangan rasa rendah diri. Inilah diri kita yang terbaik yang Allah pilih untuk kita. Ya? Wajah yang ada ni, inilah wajah yang paling handsome untuk diri kita. Ya puan-puan, wajah yang ada itulah yang paling cantik untuk puan. Peduli apa orang? Orang kata kita tak handsome, orang kita tak cantik, itu peduli kan? Ini urusan kita dengan Tuhan. Puan-puan, kalau kita belajar, hidup ni sebenarnya bukan tentang diri kita. Hidup sebenarnya tentang Dia. Dia yang mencipta kita, Dia yang menentukan kita, Dia menghidupkan kita, Dia yang memberi nyawa pada kita, Dia yang segala-galanya. Siapa Dia? Allah. Maka hidup ini tentang Allah. Urusan kita dengan Tuhan. Orang lain nak kata apa, itu dia punya pasal. Nampak? Kalau hidup macam ni kan bahagia. Kan? Tak bahagia? Hidup ini bukan tentang diri kita. Hidup ini tentang Dia yang menentukan kehidupan kita. Maka berhubunglah dengan Dia, berbicaralah dengan Dia, bermunajatlah dengan Dia, berceritalah dengan Dia, berdampinglah dengan Dia. Dia akan uruskan segala-galanya. Kerana selama ini pun Dia yang uruskan. Okey ya? Silakan Puan. Ya, silakan.
bahagia, kami wartawan sekarang kena rela tak? Dia puan, kalau kita cerita, bila mana Allah dah tentukan, sama ada Allah tentukan itu untuk diberi kebahagiaan atau Allah tentukan itu untuk diuji. Gitulah. Berapa ramai orang yang berpoligami, okey bahagia. Tetapi berapa orang berpoligami tetapi derita. Maka dia termasuk dalam bahagian ujian. Yang mana ujian ini Allah akan ganti dengan syurga. Jadi kalau kita faham, memang sakit jiwa dia, memang kecewa. Saya tak tahu lah orang perempuan cakap mana dia kecewa, tapi kita rasa memang kecewa. Ya? Rumah saya pun, saya baru kata nak kahwin pun dia dah kecewa, tak kahwin lagi. Tapi dia risau. Saya selalu cakap, saya kata jangan risau. Kalau saya nak kahwin, saya bagi tahu. Selama mana saya tak bagi tahu, saya tak kahwin. Ya? Tapi nak kahwin dengan siapa tak tahu lah. Tapi baru ni syekh saya, ni cerita apa pula ni? Tapi tak apa lah. Baru ni syekh saya niat kurang-kurangnya kena ada lah. Ya, nanti tak dapat pahala, apa-apanya ada pahala. Ada ustaz saya kata gini, tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak ada sifat cemburu. Dan cemburu ini satu keistimewaan pada perempuan. Buktinya apa? Ingat siapa dia bagi tahu? Syekh saja dia kata tahu. Cemburu ni adalah satu, Syekh Yusuf lah. Cemburu ini ada satu keistimewaan yang ada pada orang perempuan. Kenapa? Kerana cemburu ni lambang cinta. Ya? Tidak akan ada cinta kalau tidak ada cemburu. Dan Allah adalah Tuhan yang paling cemburu. Allah ni, cuba baca hadis-hadis Nabi tentang Allah. Allah ni bersifat cemburu. Sebab tu dia tak nak kita syirikkan diri dengan yang lain. Kita dengan dia hanya dia satu-satunya. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Kalau ada dua, ada tiga Tuhan, Allah humban kita dalam neraka. Kerana Allah cemburu. Maka cemburu tu bagus. Maka ustaz saya kata tidak dinamakan seorang perempuan kalau tidak ada cemburu. Cuma yang kedua tu ayat dia tak okey sikit lah. Dan tidak dinamakan lelaki kalau tak ada niat nak kahwin dua. Tapi sebenarnya seluruhnya berjalan atas ketentuan Allah, puan ya. Cuma puan kata tadi mungkin kita derita. Derita itu mungkin bahagian puan dari sudut mana, ataupun bahagian orang tertentu dari sudut mana. Allah nak uji dia dengan suami, tetapi Allah gantikan dengan sebuah syurga yang hidup selama-lamanya. Allah. Tapi ialah gitulah. Tapi sebenarnya Allah uji kita begitu. Adakah Allah nak suruh kita, ataupun Allah nak tengok kita mampu mengatasinya? Tidak. Allah tahu kita lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Surah An-Nisa ayat 28. Kata silap saya. Allah kata apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Surah An-Nisa ya. Surah perempuan. Allah letak ayat tu. Dicipta manusia ni lemah. Habis kenapa Allah uji kita kalau Allah dah kata kita lemah? Ya, Allah uji kita, bukan Allah tak tahu kita lemah. Dan bukan Allah nak minta kita menyelesaikan masalah itu, tetapi Allah nak minta kita kembali kepadanya. Itu sebenarnya. Mungkin Allah uji kita dengan suami, mungkin kerana Allah nampak kita dah agak jauh dengan Allah. Allah sayang kepada kita, maka Allah uji dengan suami. Seorang isteri diuji dengan suami, begitulah sebaliknya seorang suami diuji dengan isteri. Tidak ada ujian yang paling besar kita selain daripada itu. Ya. Macam seorang ibu diuji dengan seorang anak, subhanallah, subhanallah. Boleh ya? Gitulah. Maka Allah nak tengok kita balik pada dia. Setelah kita kembali kepada dia, kembali dari segi mana? Hati kita, jiwa kita, pergantungan kita, pengharapan kita, keyakinan kita bahawa Allah tidak akan pernah menyeksa jiwa kita sebenarnya. Tapi Allah nak fahamkan kita, dunia itulah dunia. Dunia sebenarnya bukan tempat untuk berbahagia. Betul kan? Dunia ini sekadar tempat untuk melalui satu
peraturan kehidupan yang Allah minta pada saya dengan perempuan. Minta maaf saya sebut ya, bahasa yang selalu sebut ataupun guru kita sebut. Minta maaf saya sebut. Di antara hubungan suami isteri dengan hubungan tidak suami isteri, tapi hubungan yang sama, apa beza? Tidak ada beza apa pun. Ada apa yang beza? Yang bezanya suami isteri ini ikut peraturan Tuhan. Akad nikahnya, ada wali, ada saksi, ada maharnya. Yang lu yang pergi Thailand tu, apa? Tak ada beza apa pun. Lelaki itu juga, suami kita kata, perempuan itu juga, cuma dibayar juga. Apa beza? Tapi yang ini satunya melanggar peraturan Tuhan. Itu aja. Ya? Makan daging lembu dengan makan daging babi, apa beza dia? Setengah orang kata daging yang itu lagi sedap. Orang kata kita tak tahu. Apa beza? Tak ada beza apa pun. Tengok orang barat. Orang barat yang makan daging babi itu, gagah dia, kuat badan dia, handsome dia pun dengan kita. Kan? Tengok Brad Pitt tu, tak handsome. Makan daging tu, minum arak, tak handsome. Handsome. Kan? Siapa lagi yang handsome tu? Yang pelakon. Tapi apa beza hidup ini? Pada rupanya tak ada beza. Orang Islam pun ada yang handsome, orang kafir ada yang handsome, bahkan ada orang kafir lagi handsome pada kita. Lagi cantik rupa parahnya. Tapi akhirat Allah humma neraka. Kenapa? Rupa yang cantik itu tak ada nilai. Kenapa? Yang nilainya di sini. Keimanan kita, kesetiaan kita, keyakinan kita pada Allah. Sebab tu saya kata tadi, hidup ini bukan soal diri kita. Hidup ini adalah soal Allah dengan kita. Allah, soal dia. Dia cipta kita sebagai seorang manusia ni pun, subhanallah, dah cukup hebat. Bagaimana kalau kita jadi, Allah cipta kita jadi kambing? Guru saya kata okey lagi, adalah harga RM700. Kan? Tapi bagaimana kalau Allah cipta kita jadi satu bulu pada seekor kambing? Okey lagi, masih wujud lagi. Kerana nikmat wujud ini, nikmat ada ini, tidak boleh dibayar oleh segala-galanya. Bagaimana Allah cipta kita kalau jadi tahi yang biji-biji kambing gitu? Okey lagi, boleh jadi baja subur, sayur-sayuran. Maknanya apa saya nak bagi tahu bahawa nikmat ada itu, walau dekat anak pun sekalipun, subhanallah, tak boleh nak dibayar. Puan nak bayarnya? Ha? Tambah-tambah lagi perempuan ni jadi seorang perempuan, seorang isteri pula, seorang ibu pula, subhanallah. Puan nak bayar dengan apa? Berapa puan nak bayar? Cuma Allah uji puan sikit. Untuk apa? Untuk dihadiahkan sebuah syurga. Apa lagi yang puan nak? Gitulah puan ya. Hati memang sakit, hati memang derita, hati memang sedih. Tapi bawalah kesedihan dan penderitaan itu kepada Tuhan. Kerana Tuhan tahu kita sedih. Allah tahu ya. Allah tahu tak kita sedih? Tahu. Allah tahu tak kita derita? Tahu. Adakah Allah nak kita derita? Tidak. Dia begini puan, masalah kita, saya dengan puan, kerana kelemahan kita lah. Kelemahan kita dalam memahami yang tersirat. Okey, kita nampak benda tu tak baik. Sebenarnya mana ada benda tak baik kalau datang daripada Allah. Cuma untuk hidup manusia ada baik ada buruk. Sebab tu saya tanya puan, sihat dengan sakit mana baik? Sihat. Ada orang sekarang dia mula jawab. Dulu dia kata sihat dah ustaz, baik. Sakit tak baik. Tapi ada orang jawab baik sakit lah ustaz. Baik sakit pula dah. Dulu sihat, tak ingat Tuhan. Sakit baru ingat Tuhan. Kalau macam tu baik sakit lah. Tak juga. Habis dua-dua baik. Kita pun pening lagi. Mana ada dua-dua baik, sakit dengan sihat? Kerana kita gagal dalam memahami sihat dan kita gagal dalam memahami sakit, akhir sekali kita membezakan antara sihat dan sakit. Sedangkan kedua-duanya daripada Allah. Siapa Allah? Tuhan yang sempurna. Mana mungkin sesuatu yang sempurna, Tuhan yang sempurna mencipta sesuatu yang tidak sempurna. Maka pada sakit dan sihat pada diri kita itulah kesempurnaan.
Okey ya? Dia fokuskan kalau kita baca kitab-kitab macam ni kan. Kitab macam ni, kitab yang lain-lain dan pun yang membicara soal Allah dan Rasul. Sebab tu saya setelah saya lama dah saya duduk mengajar dekat 20 tahun lebih lah rasanya. Mak saya paksa saya mengajar tingkatan 3 lagi. Bukan saya nak cerita yang tu sebenarnya. Nak cerita bila mana kita duduk mengajar, kita baca kitab. Baca kitab kita niat untuk diri kita supaya kita faham dan orang lain faham. Kalau kita tak faham, nak fahamkan orang lain macam mana? Kita baca kitab kita pun tak faham, orang lain lagi tak faham. Jadi kita nak fahamkan diri kita, bukan kita fahamkan orang lain. Sebab tu kita baca dulu, kita rujuk dulu, kita tanya guru kita dulu apa yang kita nak sampaikan. Tapi akhir sekali puan-puan, yang antara rasa nikmat baca kitab ni, dari sudut mana nikmatnya? Ilmu tu satu cerita lain. Nikmat membuka pemikiran kita. Oh, baru kita faham rupa-rupa. Antaranya kitab membicarakan tentang Allah dan Rasul. Banyak benda yang terbuka. Oh, rupanya begini, kita kena faham. Ya? Bendanya mudah. Macam saya duk hurai pada puan-puan ni, oh mudah aja. Tapi, oh kita faham. Tapi kalau kita baca kitab fiqh, kita baca kitab yang lain, kita kadang-kadang akan kata pening lah ustaz. Yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Habis boleh ke tak boleh? Kan? Kitab fiqh kan? Yang ni kata batal, yang ni kata tak batal. Habis batal ke tak batal? Akhir sekali pening kita. Tak apalah, belajarlah fiqh tu kena mengaji. Tak mengaji fiqh, macam mana kita nak tahu halal haram? Kalau tak mengaji fiqh, macam mana nak tahu sah dan batal? Kena mengaji. Tapi itu ilmu, satu ilmu. Ilmu apa tu? Ilmu tu ilmu pengukuran pada zahir. Tetapi ilmu yang kita belajar ni ialah satu nilaian ukuran pada jiwa kita dalam memahami erti sebuah kehidupan. Sebab tu, puan cuba baca ayat surah Baqarah 151. Ayat ni simple saja, tapi saya nak bagi tahu di akhir ayat tu. Surah Al-Baqarah 151. Di akhir ayat tu Allah kata, kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami utuskan kepada kamu wahai manusia seorang rasul. Yatlu alaikum ayatina. Rasul ni kenapa nak baca ayat-ayat kami? Okeylah, bacalah yang tu. Akhir sekali, kenapa diutuskan rasul? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kerana rasul ini nak mengajar kamu apa-apa yang masih banyak belum kamu tahu. Ya. Ada kadang-kadang sekarang ni pun kita tak tahu tentang diri kita. Betul ya? Ada orang sampai sekarang dia tak kenal diri dia tu siapa. Dia rasa dia tuan. Bahkan ada orang sampai tahap rasa dia Tuhan. Bukan tuan, Tuhan. Tapi Tuhan ni kalau dah banyak kali sebut, dia tak jadi Tuhan, dia jadi hantu. Tuhan ni sekali dia sebut, iaitu Allah. Tuhan adalah Allah. Kalau ada Tuhan, Tuhan tu hantu, yang banyak tu hantu. Betul ya? Ayah P tu apa? Hantu. Bukan Tuhan, hantu. Harun tu apa? Harun. Hantu, bukan Tuhan, hantu. Tapi dia kata Tuhan Harun. Mana ada Tuhan Harun? Hantu Harun ada. Okey boleh ya? Ni dah lama sangat ni. Apa soalan tadi dah? Allah, moga-moga Allah memberi saya faham, puan-puan faham, anak cucu kita faham. Kerana hakikat sebenar hidup ini adalah faham. Mengaji tak kat mana pun tak faham. Boleh tak? Kita tak apa, mengaji sikit pun jadi faham. Tetapi yang memahamkan kita adalah Allah. Kunci untuk faham adalah Rasulullah. Itu kunci dia. Yang fahamkan kita Allah, tapi kunci untuk faham adalah Rasulullah. Sebab itulah puan-puan kena belajar memahami Rasulullah. Puan-puan akan faham tentang Allah. Nanti yang kita itu. Baik, oleh sebab itulah para Nabi dan Rasul memuliakan dan mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sebagaimana perihal Nabi Daud alaihi salam. Dalam hadis riwayat Ar-Razi, dalam Fawaidnya, dan At-Tabrani dalam Musnad Syamiyin disebut. Ni nama kitab ya, nama pengarang dan nama kitab, nama pengarang dan nama kitab. Baik, disebutkan an Jabir, an Sayyidina Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana naqshu khatami Sulaiman
ya, Sulaiman bin Daud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, nah ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya ukiran cincin Sulaiman bin Daud, ya, Nabi Sulaiman bin Daud ialah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Nah, itu ukiran cincin. Ya. Hadis ni kalau puan-puan nak rujuk secara panjang lebar, nota kaki tu, muka surat nombor 26, hadis riwayat Ar-Razi dalam kitab Fawaid Tamam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Musnad Syamiyyin, juga dalam oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Dimashq dan sebagainya. Banyak hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Tapi yang paling mudah kita faham lah puan-puan, paling mudah kita fahamnya bila mana malam Isra Mi'raj Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi imamkan sembahyang Nabi-Nabi lain. Kalau kita kira nak jadi imam tu dia ada beberapa syarat. Imam, ya, yang pertama sekali bacaan dia betul. Yang kedua umur dia kena ambil kira. Kalau ada dua orang yang baca betul, macam imam masjid, ada dua orang yang baca betul, kemudian nak tengok apa? Tengok umurnya, siapa yang lebih tua. Jadi kalau kira Nabi Adam lah yang lebih tua, Nabi Sulaiman lebih tua, Nabi Idris lebih tua. Bila mana sampai ke Masjidil Aqsa, sepatutnya Nabi-Nabi lain lah yang jadi imam. Tapi kenapa Nabi Muhammad jadi imam? Kerana dia dah jadi imam sejak azali lagi. Imam kepada pemimpin, kepada ketua, kepada rasul-rasul yang lain. Sejak azali itu sejak apa? Sejak alam arwah tu lagi. Sebab tu kadang-kadang puan-puan kita kena ingat juga, berbicara tentang alam fizikal ni semata-mata tidak akan selesai hidup ini. Sebab diri kita pun ada zahir dan batin, ada jasad dengan roh. Roh ni mana dulu jasad dengan roh? Roh dulu, jasad ni kemudian. Wallahu a'lam. Ya, jasad ni masa puan-puan duduk dalam kandungan ibu puan-puan tu dah jasadnya. Tahun berapa masa tu? Tak ingat? Tahun 80, tahun 50 tu dah lahir dah. Sebelum tu 49 ke duduk dalam kandungan. Awal-awal tahun 50 tu baru lahir. Itu jasad. Tapi jasad ni jadi masa umur berapa jasad? 4 bulan dalam kandungan. Kira dah masa tu. Itu jasad. Roh sebelum tu lagi. Wallahu a'lam. Baik. Begitu juga Rasulullah SAW, dia kalau kita nak selawat untuk pahala kita banyak, pahala kepada kita lah banyak, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, campur Nabi Muhammad dan ahli keluarga ni. Itu yang sekarang ni ramai kita duduk dengar ustaz-ustaz kita selawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turut hadir di sisi Nabi Musa. Ya, begitu juga Rasulullah turut hadir di sisi Nabi Musa alaihi salam, dan perhubungan kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga wujud pada zaman tersebut. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam ada disebutkan tentang harta anak yatim. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amal jidaru fakana li ghulamai yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya, ayat ini selalu kita baca dalam surah Kahfi. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh 2 orang anak yatim di bandar itu, muka surat 48 dia. Dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah seorang yang soleh. Ya. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah, aku, kata Allah, tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Maka Sayyidina Ibn Abbas, itu ayat Quran yang selalu kita duk baca, apakah boleh kita faham daripada ayat tersebut? Maka Sayyidina Ibn Abbas, ia sepupu Nabi radhiyallahu anhu, menafsirkan harta yang tersimpan atau terpendam di bawah tembok itu adalah lauhun min dhahabin fihi maktubun
Ajaban liman aiqana bil qadari kaifa yansab. Ajaban liman aiqana bin nar kaifa yadhhak. Ajaban liman ra'a dunya wa taqabbalaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha ana Allah la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasuli. Apakah harta yang terpendam itu sebenarnya? Dia ialah suatu papan emas yang tertulis. Harta yang terpendam itu yang dimaknanya ialah Sayyidina Abdul Abbas menghuraikan, ia adalah suatu papan emas. Harta lah. Ya, kalau papan tu daripada emas, maka kalau jual tu berapa dapat tu, maka dapat menampung kehidupan anak yatim tadi. Cumanya yang peliknya, ada sesuatu tertulis pada papan tersebut. Apa yang ditulisnya? Ajaban, sangat hairan, sangat pelik. Liman aiqana bil qadar, bagi orang yang meyakini qadar, ketentuan Allah. Kaifa yansab, tetapi merasa letih. Ya. Puan-puan yakin tak dengan Allah? Yakin. Yakin tak Allah dah tentukan segala-galanya? Yakin. Kenapa rasa letih dalam hidup ini? Kenapa harus letih? Kenapa harus kecewa? Kenapa harus mengeluh? Kenapa? Ajaban, pelik. Dia sekarang, puan-puan sekalian, kadang-kadang dia begini. Saya faham, puan-puan pun faham. Hidup ini salah satunya dalam ketentuan. Ya. Yang suami puan-puan yang ada ni, Allah dah tentu itulah suami. Jangan tanya pula kenapa kahwin dengan dia. Ada tanya? Ada pernah tanya? Kalau aku kahwin dengan orang lain lagi bagus. Ya ke lagi bagus? Ke lagi dahsyat adalah. Betul? Tapi kenapa harus mengeluh? Kenapa harus merasa letih? Laluilah benda tu. Lalulah. Dan mengadulah pada Allah. Minta bantuan dengan Allah, berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Dah harap-harap Allah lapangkan dada kita, Allah bagi semangat pada kita. Kalau nak kira letih, Nabi lagi letih. Ya. Nabi lahir ayah tak ada. Umur 6 tahun mak mati. Umur 8 tahun ayah mati. Atuk mati. Apa yang ada? Duduk pula bukan duduk dengan mak dengan ayah pun, duduk dengan di kampung Halimatus Sa'diyah. Tak letih ke? Kita ni sekarang ni hidup ayah ada, mak ada. Ada orang sekarang masih ada mak dan ayah lagi, sihat-sihat lagi, banyak lagi beri doa pada dia. Tapi dia mengeluh juga. Itu je lah. Allah. Saya pun sama. Tapi apa yang saya nak sebut pada puan-puan ialah, saya pun, puan-puan pun, semua manusia pun kena belajar untuk hidup dengan takdir. Tapi kita tak belajar untuk hidup dengan takdir. Tak belajar. Okay? Tak belajar. Apa makna tak belajar hidup dengan takdir? Yang tadilah, rasa letih. Kadang-kadang kita rasa letih juga dengan isteri lah. Letih dengan isteri ni. Apa pula lah. Okey dah. Kira apalah dah, mungkin Allah tentukan dia dah, memang dia macam tu. Nak kata apa? Nak kahwin lain, belum tentu lagi, kok tebuk pada dia. Menyusahkan. Tahu tak? Kahwin dah dulu baru tahu. Ada orang kata, tak, kalau kita dah rasa tak yakin, tak payahlah. Dulu nak katanya. Sama juga suami. Letih dah dengan suami. Dah, nak cari lain. Minta cerai dengan dia, cari lain. Gitu. Jangan, jangan cari pasal. Allah. Nak cerita bukan apa. Nak cerita ialah hidup, belajar hidup dengan takdir. Redha. Tapi bukan kata terima je lah ustaz. Tak, usaha kena usaha, ikhtiar kena ikhtiar. Kalau patut nasihat, kena nasihat. Jangan pula suami kata, dah Allah takdir dia macam tu, buat macam mana tu, dia lah, dia tak nak tutup aurat, Allah dah takdir isteri aku ni tak tutup aurat.
Tidak, bukan begitu maknanya. Nasihat kena nasihat. Kalau kita ada kuasa sebagai suami, nak kena perintah. Kalau kita sebagai seorang ibu ada kuasa ke atas anak, nak kena didik, nak kena suruh. Boleh tak? Tapi jangan banyak sangat mengeluh, kerana itulah yang terbaik sebenar-benarnya. Boleh? Itulah. Ada satu lagi tulisan, ajaban, pelik, sangat menghairankan. Aiqana binnar, liman aiqana, bagi orang yang yakin dengan neraka, kaifa yadhat, namun masih sentiasa gelap. Yakin tak ada neraka? Yakin. Tu yang ketawa banyak sangat tu, macam dah lepas daripada neraka. Kadang-kadang inilah bahasa bawah dia. Kita tak terfikir macam ni. Ada orang ni gelak-gelak seorang dia dah lepas daripada neraka. Seronoknya dia, happynya dia, ingat dia dah lepas daripada neraka. Kalau diri belum yakin lepas daripada neraka, jangan terlalu banyak sangat ketawa terbahak-bahak. Ketawa di sini ketawa terbahak-bahak, maknanya kalau macam kita senyum ketawa, macam Nabi pun ketawa. Yalah, tengok cucu-cucu dah dengan gelagak cucu kan, tak ketawa gitu. Tengok gelagak suami ketawa juga kita. Kau tahu gelagak suami apa? Dia dah 60 dah, bawa diri pun tak larat nak kahwin lain. Itulah gelagaknya. Saya kadang-kadang hati saya jahat juga kan. Ada seorang haji tu, seorang haji tu saya gelak dalam hati saya lah. Tapi dia bagus pun, dia seorang yang bagus lah bagi saya. Dia seorang yang bagus. Dia kaya tu, tahu kan. Saya akan sebut berapa kenal lah. Satu kali tu selesai daripada kuliah, kebetulan ada musim rambutan kan, ada rambutan. Ustaz nak makan rambutan Ustaz? InsyaAllah boleh juga lagi. Dia tu bawa lah rambutan dia. Kata dia, Ustaz nak suruh saya buka Ustaz ya? Saya buka ya? Tak apa je, tak payah saya buka sendiri, tak apa. Haji buka, Haji sila makan lah. Kemudian tak apa Ustaz, saya bila mana dia buka buah rambutan tu, dia bagi kat saya. Masa dia bagi kat saya ni Pak Boskan, macam ni tangan dia menggeletar, nak pegang rambutan tu menggeletar. Ustaz ni. Saya kata, saya dalam hati saya, dia kahwin dua. Saya kata, pegang rambutan pun tak larat. Hati saya jahat lah masa tu lah. Macam mana lah haji ni pegang rambutan pun tak larat, kahwin satu lagi. Dia panggil apa? Gelagak orang tu. Kadang-kadang kita ketawa juga kan. Tapi dia mampu lah perempuan. Kita tak tahu dia mampu lah, takkan dia nak kahwin, dia tak mampu. Tapi itulah gelagak orang kan. Jalan pun pakai tongkat 3 dah nak kahwin satu lagi. Buat nanya pada orang. Itu gelagak. Tapi kalau kita tersenyum, okey lah puan-puan. Tapi yang ketawa di sini, ketawa macam mana? Terbahak-bahak. Sebab tu ada satu hadis baginda Rasulullah, dia kata man dhahika qahqahatan, siapa yang ketawa terbahak-bahak, nusiya lahu baban minal ilmi, Allah akan, ataupun nusia, dilupakan daripadanya satu bab daripada ilmu yang dia belajar. Kita ni baru bab kedua kan, ada habis bab satu dah. Kalau kita ketawa terbahak-bahak, berdekah-dekah tu, kadang-kadang sampai keluar air mata kita ketawa, satu bab ilmu habis. Nusiya lahu, dilupakan daripadanya, dihilangkan daripadanya, baban minal ilmi, satu bab daripada ilmu yang dia belajar. Patutlah kita tanya, ya Allah Ustaz, kenapa lah saya ni dah mengaji dah apa tiba-tiba tak ingat apa ni? Ada kalau buku ni ada berapa bab buku ni? Ada 5 bab, 5 kali ketawa terbahak-bahak, habis kan 5 bab. Tapi itu satu sudut yang lainnya, orang ini orang yang dianggap pelik dan menghairankan. Kenapa? Dia percaya pada neraka, tapi dia masih ketawa terbahak-bahak seolah dia dah lepas daripada neraka. Baik, yang ketiganya, ajaban. Yes, sangat hairan juga, liman ra'ad dunia, bagi orang yang melihat dunia ini, wa taqabbalaha bi ahliha, menerimanya dengan ahli-ahlinya, kaifa yatma'innu ilaiha, namun masih berasa tenang dengannya. Ya, pelik ada orang lihat dunia. Bagaimana dunia ni? Wa taqabbalaha,
dunia ni berbolak-balik dengan ahli-ahlinya, ahli-ahli dunia dia. Bahkan dia boleh terima dengan ahli-ahli dunia. Dia kadang-kadang ayat tu susah sikit dia. Dia masih lagi bergelumang dengan ahli-ahli dunia, sedangkan dia tahu bahawa dunia ni akan hancur beserta dengan ahlinya. Puan-puan, ada orang kan dia suka duduk dengan orang-orang, kita nak kata apa ya, duduk dengan orang yang suka bercerita tentang harta, duduk dengan orang cerita pasal hiburan, tak ada benda lain dia cerita. Tapi ada orang suka duduk dengan dia, dengan selebriti kan. Tak tahu dah, mungkin Allah buat dalam diri kita ni suka pada selebriti. Termasuklah ustaz-ustaz selebriti kan. Seronok lah, penuh ni. Kalau panggil ustaz selebriti ni penuh ni, tak cukup kursi, kena beli kursi lain. Kan? Suka macam tu. Ajaban. Kenapa? Kerana dia, dunia, ahli itu pun Allah akan hancurkan. Sepatutnya dia kena suka dengan ahli akhirat. Macam ni lah. Macam perempuan duduk ni, duduk dalam majlis, bicara tentang akhirat, bicara tentang Allah, bicara tentang diri kita, bagaimana nak jumpa Allah. Apa-apa kena duduk dengan ini. Kenapa? Kerana inilah kekal akhirat. Ya, kita duduk seronok-seronok kat kedai, sambil-sambil minum, lawak-lawak, bincang pasal dunia, bincang pasal hiburan. Apa? Extra baganza ke apa? Apa tu? Gegar. Saya pun tak tahu. Apa lagi? Yang orang tua-tua menyanyi tu? Kilauan emas. Seronoknya tengok kilauan emas. Yalah, dia aspire dengan kita menyanyi kan? Tak seronok? Adalah bukan perempuan saya cakap ni, ada orang suka. Ada orang, saya pergi kilauan emas yang pertama, yang pemenang dia Mio. Ingat lagi tak? Tengok tak ni? Kenapa tak tengok? Yang saya kenal Mio ni sebab saya dulu ada pergi ke Tasik Banding, ke Tasik Kenyir. Tapi Mio ni dia pergi bermuzik underground. Kumpulan dia nama Expand. Itulah setakat saya ingat lah. Jadi dia ni solo kumpulan ni. Masa saya pergi Tasik Kenyir tu, kumpulan ni pergi sekali dengan saya ke Tasik Kenyir. Tapi Mio tu tak ada. Mio tu tak datang. Mio kan dia warga emas lah. Jadi kumpulan yang bawah yang main gendang, penyanyi-penyanyi dia ni ada datang. Tapi bagus, dia orangnya bagus, rambutnya panjang-panjang lah. Tapi alhamdulillah, dia minta saya buat kuliah, buat zikir, solat berjemaah. Kemudian sampai sekarang duk berhubung lagi lah dengan dia orang. Masa Mio masuk pertandingan tu, Kilang Emas, penyanyi solo dia ni, saya tak pergilah. Dia selalu duduk bagi tahu lah, ni ustaz ni, kumpulan kita ni ada solo, kita boleh masuk final ni apa semua sekali. Dia kata insyaAllah lah, okey lah tu. Tapi ada seorang peminat ni, saya pergi rumah dia satu kali, dia angkat ni kasut. Ustaz agak kasut ni berapa ni Ustaz? Saya kata nak buat apa dengan kasut tu? Malam besok final Ustaz, saya nak pergi tengok Mio ni. Nak pakai kasut ni lah. Kasut tu perempuan, kasut lama. Saya kata lah, saya rasa lah RM50. Saya kata, Ustaz RM50, 3,000 ni Ustaz, 3,000 ni. 3,000. Dia kasut lama yang tahan, kasut dulu lah. Saya ingat dia kata ni 20 tahun dulu dia Ustaz, kasut ni lama ni, tahan sampai sekarang ni. Jadi oleh kerana Mio ni zaman Mio lah ni, kasut lama Mio ni, saya nak pakai ni, nak pergi ni. Pergi je. Tapi dia kata tak apalah, pergi je lah. Saya kata jadi ada orang atas muka dunia ni perempuan sekalian, dia ambil kira tu. Macam perempuan pun, tengah kawan-kawan perempuan, cuba tengok beg dia. Kadang-kadang dia duduk cerita satu hari pasal beg aja. You punya beg dia macam mana ya? You pergi bila pergi ke mana? Cerita satu hari habis cerita pasal beg. Yang orang minat bunga, satu hari bincang pasal bunga. Dia pergi rumah kawan dia, ni bunga apa ni? Kawan dia cakap, bunga ni saya beli. Habis itu. Ajaban.
Sangat menghairankan. Ya? Akak-akak macam mana? Dia sebenarnya atas minat. Kita cakap kat dia, ada pek pun cerita. Ada orang dia minat tudung. Tudung. Ingat tak tu? Dulu tudung Wardina lah. Okey lagi dah. Tudung Wahidah lah. Okey lagi. Tudung apa lagi? Yang pelik lagi, tudung Mawi. Mana ada Mawi pakai tudung? Ingat tak satu ketika tudung bincang tudung Mawi. Mana ada Mawi pakai tudung? Tapi orang ni dah terpesona dengan tudung. Ajaban. Kalau dalam ni sangat menghairankan. Betul mana? Tapi ni lama rugi masa. Apa yang nak cerita lagi? Dalam tu juga tertulis Anallah, aku adalah Allah. Tu Allah mengatakan La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Muhammadun abdi wa rasuli, dan Muhammad itu adalah hamba-Ku dan rasulku. Bila ni? Sejak Nabi Musa AS. Baik, dalam satu kisah lain, tajuk kita apa ni, tahu tak ni? Kehadiran Rasulullah menjangkau tempat dan masa. Puan-puan, kita sebenarnya tidak menghayati hidup berkasih sayang dengan arti yang sebenar. Kalau puan saya melalui hidup di atas nama cinta yang sebenar, mungkin setiap dinding itu kita akan melakar dan melukiskan nama yang kita cinta. Betul? Bukan setakat kita melakar lukisan namanya di hati. Ada tak lukisan namamu ku lakar di hati? Ada? Dan sesuatu yang di hati ini dia tidak akan tetap di hati, dia akan terkeluar. Maka terkeluar melalui mulutnya, maka tergambarlah suara patah-patah perkataan. Tapi ada orang terkeluar pada tulisannya, maka dia melakarkan dalam lakaran tulisannya. Saya kadang-kadang saya minat juga dengan lagu-lagu lama. Bukan lagu lama tahun 70-an, tak, 80-an, 90-an. Saya minat dengan lirik dia. Itu yang saya cerita pada puan yang Puan Hamzah Hassan tu kan. Saya dengar lirik. Memang imajinasi dia ke apa ya? Memang satu gambaran yang jauh lah tentang erti sebuah cinta. Cuma kadang-kadang lagu-lagu cinta yang ada tu bukan lagu cinta, lagu kecewa. Apa ada dengar? Tak dengar? Kenapa tak dengar? Saya perhati, dia kata akan kuukir senyuman. Saya dulu papa jangan, ustaz ni jiwang juga tu. Tak, saya ni dulu saya mengaji bahasa di 6 tahun saya mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab ni indah, puan-puan. Kalau kita berbicara dalam bahasa Arab dan kita mengukir orang yang kita lakar dengan tulisan orang yang kita sayang ni, siapa? Allah. Waktu ulama-ulama sufi ni, ya, dia mengukir kata-kata tentang keindahan dia dengan Tuhan, keindahan rindu dia, ya, bagaimana gambaran rindu dia dari sudut bahasa kepada Rasulullah. Menangis kita. Kenapa? Kerana memang dia tajam. Bahasa ni kan tajam kan. Kalau bahasa yang tidak cantik mengguruskan hati kita, bagaimana bahasa yang indah itu? Nak cerita sikit gitulah, nak cerita kan. Cerita apa tu? Nak cerita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakarkan setiap tempat, waktu, masa, nama kekasihnya. Itu yang saya nak cerita pada puan-puan. Okey ya? Kenapa pula nama Allah ada di sini, Nabi Muhammad? Itulah kekasihnya. Itu yang kita ada. Saya pun kadang-kadang ingat, tak ingat? Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah
Yang ni yang dilakarkan oleh para alim ulama. Saya ulang lagi sekali ya. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna, Nabi kita ini Rasulullah, utusan Allah, bukan utusan sebuah kerajaan. Utusan kerajaan itu namanya duta. Tapi yang diutus ini adalah Allah, pemilik kerajaan 7 kali langit 7 kali bumi. Wa syafi'una, dialah orang yang akan mensyafaatkan kita, membantu kita, menolong kita, memastikan kita ke syurga. Kerana siapa dia? Habibullah, sebab dia adalah kekasih Allah. Kekasih tidak akan pernah menolak permintaan kekasih ini. Maka Nabi akan meminta, ya? Nabi akan menangis untuk diri kita, supaya kita selamat. Wa maulana, yang akan menjaga kita. Khalilullah, kerana siapa? Dia akan jaga kita, puan-puan. Dia bertanggungjawab ke atas diri kita, kerana kita umat dia, ya? Maka dia akan bertanggungjawab, akan memastikan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab dia Khalilullah, dia yang paling rapat dengan Allah. Khalil, Khalil itu kawan rapat Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salah seorang daripada nabi-nabi yang ada kedudukan di situ. Siapa yang paling rapat lagi? Kekasih lah. Khalilullah, alaihi, ke atasnya dah salatullah, ke atas dia Allah selalu berselawat. Gitulah ya. Itulah ungkapan-ungkapan daripada para alim ulama menggambarkan bagaimana kedudukan baginda Rasulullah. Sekarang kita fahamlah, puan-puan, kalau beginilah kedudukan baginda Rasulullah SAW. Agak-agak puan-puan nak letak tahap mana? Gambaran. Siapa ni? Siapa ni yang macam ni? Sebab tu ada orang yang tak setuju dengan majlis selawat, majlis cinta Rasul, walau siapa yang buat sekalipun, ya. Saya minta maaf, saya sebut sikit puan-puan. Kadang-kadang dulu yang suka buat majlis selawat siapa? Mantan Timbalan Perdana Menteri, kan, Datuk Seri Muhyiddin. Tapi saya rasa lah, Amerika, bapak sekalian, dia nampak ada pemimpin Islam yang minat pada Rasul ni, dia cantah awal-awal, minat sangat pada Rasul. Tidak buat majlis cinta Rasul, tidak buat majlis cinta Rasul. Orang ni jangan ni, orang ni bahaya. Kerana orang ni mampu mengembalikan umat kepada Rasul. Di mana umat dikembali kepada Rasul, ini bahaya. Itulah musuh Islam. Tapi yang itu kafir. Yang kita rasa sedih, rasa kecewa, rasa terkilat, orang Islam sendiri yang benci, ya, program-program cinta Rasul. Nabi bukan berselawat saja, Nabi berjuang. Iyalah, berselawatlah, masa berjuanglah. Masa program selawatlah. Sebenarnya dia benci pada satu pihak. Contohlah, ada orang ni dia benci pada kerajaan. Okey, maka apa yang dibuat, walaupun berselawat pun dibenci juga. Orang ni tak faham erti sebuah kehidupan. Ya, kalau kita benci pada seseorang buat baik, yang baik itu baik, ya. Sebagaimana seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing, baik tak? Baiklah. Waktu dia pelacur itu cinta dia dengan Tuhan. Perbuatan baik itu dikira oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang tak faham. Kita benci pada seseorang, orang tu buat baik, ya kebaikan apa kita nampak buruk. Baik-baiklah, buruk-buruklah. Hatta orang yang baik pun kalau buat apa buruk, baik kan? Buruklah. Dia baik, memang dia baik, tapi kalau dia buat benda buruk, buruklah. Dia jahat, memang dia jahat, tapi kalau dia buat benda baik, baiklah. Tapi kadang-kadang kita ni orang emosi ke apa? Emosi dengan diri kita. Kita benci pada seseorang, semua benda kita benci. Jangan.
Okey ya? Lepas tu janganlah puan-puan sekalian, ini sebegini besar kedudukan baginda Rasulullah. Dan kalau adalah majlis-majlis seumpama itu, itulah majlis yang paling besar pada pandangan Allah. Walaupun kita pandang apa, itu cerita kita, masalah diri kita, itu masalah Allah. Puan-puan, kalau ada orang buat majlis mengingatkan ibu dan ayah kita, melantunkan lantunan syair-syair memuji ibu dan ayah kita, apa rasa hati kita? Nak tahu? Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ada satu majlis melantunkan nama kekasihnya, memuji-muji nama kekasihnya, kan? Apa rasa Allah? Ke Allah tak ada perasaan. Ar-Rahman Maha Penyayang, Allah tak ada perasaan. Ar-Rahim Maha Pemurah, Allah tak ada perasaan murah. Al-Jabbar Maha Kuat, Maha Gagah, Allah tak ada apa. Kalau Allah tak ada perasaan, Allah tengok saja kita. Yang buat jahat pun tengok saja, tak bawa ke neraka. Yang buat baik tengok saja, tak bawa ke syurga. Pandai-pandai kamu lah. Tidak, Allah ada perasaan. Puan-puan, hari ini puan-puan ada perasaan ya? Ada tak? Ke tak ada perasaan? Asalnya puan tidak ada. Saya tidak ada. Hari ini saya dengan puan ada. Bersama adanya saya dengan puan-puan ini, adanya perasaan. Daripada mana asalnya? Allah. Allah lah kan? Ini konsep hidup, konsep hidup. Sebelum ni kita buta. Kita tak nampak. Bahkan kita pun tidak ada. Maka Allah adakan kita. Allah cipta biji mata pada kita. Maka Allah letak penglihatan pada kita. Maka kita dapat melihat hari ini. Daripada mana kita dapat melihat? Allah. Kenapa kita dapat melihat? Kerana Allah Maha melihat. Maka Allah meminjamkan kepada kita sifat melihat itu. Sama juga perasaan. Asalnya kita tidak ada, maka tidak ada segala-galanya. Maka sekarang kita ada, berserta dengan adanya perasaan. Daripada mana ada dan ada perasaan itu? Daripada Allah. Kerana Allah lah pada asalnya yang wujud ini. Allah lah pada asalnya yang segala-galanya yang ada ini. Maka takkan Allah tidak gembira melihat umat Nabi membicarakan soal kekasihnya. Tiba-tiba kita tuduh orang tu macam ni, orang tu macam ni. Ni grup Yahanana ni. Yahanana bukan selawat, dia kata. Siapa kata Yahanana selawat? Engkau yang kata. Orang kata qasidah. Habis kata majlis selawat tapi berqasidah. Lah ikut orang lah. Macam kita kata malam anugerah pelakon terbaik, tapi ada menyanyi, ikut orang lah dia nak senang dengan menyanyi pun. Kan? Kata tiga yang itu. Kata malam anugerah apa? Berita harian ke apa? Pelakon lelaki terbaik, tapi ada lawak pula. Nah ikut dia lah, dia nak buat selingan apa-apa. Itu program dia. Dia penganjur. Jadi kita duduk bising buat apa? Tapi ada orang kata berselawat pada Nabi tapi tak berjuang. Ikut dia lah, dia tak berjuang pun. Kamu yang faham salah tentang perjuangan. Sebenarnya seluruh hidup ini adalah sebuah perjuangan. Seorang isteri yang duduk di rumah, yang suri rumah itu pun berada dalam sebuah perjuangan. Betul? Ada orang ni, ada ustaz. Habis masa. Habis. Ada baru dia ada ustaz. Anak bukan apa ustaz, dia kata dia ustaz. Anak bukan apa ustaz. Dia orang ni selawat, kata cinta pada Rasul tapi tak berjuang. Anda kata anda faham apa tentang perjuangan? Apa anda faham tentang perjuangan? Anda tanya. Anda ingat berjuang ni ialah turun ke padang, kemudian berjuang berperang, itu perjuangan. Ataupun anda ingat anda keluar rumah pergi mengajar sana sini, anda berjuang, orang lain duduk rumah tak berjuang. Suri rumah yang berada di rumah itu pun adalah sedang dalam perjuangan untuk menjadi seorang suri rumah yang terbaik untuk selamatkan diri dan anak-anak dia ke syurga. Nanti kita faham seluruh hidup ini adalah sebuah perjuangan menyelamatkan diri kita dengan Allah daripada akhirat. Boleh ya? Saya sebut gini bukan apa-apa. Nanti jangan salah faham ya. Ustaz nak bela lah grup dia. Tidak. Bukan kata masalah bela grup, tidak.
kita faham erti sebenar kehidupan. Jangan kita rasa kita saja berjuang, orang lain duduk saja. Dah. Orang ni masalah dia. Ya? Itu macam kita kata, you tak faham, I je yang didik anak, you tak didik anak. Lah suami kan dia ada bahagian dia, puan ada bahagian puan. Kena mendakwa kita didik anak, dia tak didik. Dia ada, setiap orang ada lapangan dia kan, lapangan. Jangan minta semua orang jadi macam kita. Ada orang ni salah faham hidup dia. Dia nak suruh orang jadi macam dia semua sekali. Tak apalah, dah dia wali, nak buat macam mana? Wali nikah. Kadang-kadang saya dengan ustaz-ustaz, bukan nak rendahkan ustaz, saya pun banyak juga silap. Kata ustaz, ya, kita jangan rasa bahawa kita seorang je alim, orang lain alim juga. Kita jangan rasa kita saja berilmu, orang lain berilmu juga. Kita jangan rasa kita seorang saja berjuang hidup atas muka dunia, orang lain lama dah berjuang. Betul? Gitulah baru kita faham. Apa makna belajar tentang Rasulullah? Belajar untuk faham kehidupan. Kerana Rasulullah hadir dalam hidup saya, hadir dalam hidup puan-puan, mengajar erti sebuah makna kehidupan. Ya? Puan faham apa erti makna? Di mana makna erti sebuah kehidupan puan-puan? Sebab ada harta baru bermakna, ada anak ada makna. Yang tak ada anak tak ada makna hidup dia. Yang tak ada harta tak ada makna hidup dia. Inilah belajar erti makna sebuah kehidupan. Boleh ya? Apakah makna sebuah kehidupan? Sentiasa mengukir nama-nama yang kita cinta dalam diri dan hidup kita. Siapa? Allah dan Rasul. Inilah. Okey, itu kan? Boleh lagi? 5 minit lagi? 10? Tak apalah, 10. Baik, dan dalam satu kisah yang lain, saya hari ini minta maaf apa, jadi saya banyak hurai pula. Sebenarnya saya tak minat hurai-hurai banyak ni. Jadi lambat pengajian kita. Baik, dalam satu kisah yang lain di zaman Nabi Musa AS juga, ada suatu zaman di mana berlakunya kemarau. Lalu Nabi Musa AS menghimpunkan seluruh Bani Israel, seramai lebih 70,000 orang. Nabi Musa antara salah seorang Nabi yang kedua umat yang teramai. Ya. Pertama, umat Nabi yang paling ramai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang kedua ramai umat Nabi Musa. Seramai 70,000 orang untuk solat memohon hujan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Ya. Nabi Musa alaihissalam lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, berilah kami minum dan limpahilah rahmatmu ke atas kami. Kasihanilah kami yang mana ada dalam kalangan kami bayi yang masih menyusu, haiwan ternakan yang masih berabut tanaman, dan orang-orang tua yang masih rukuk yang menyembahmu." Ni puan-puan ya, bahasa ni Nabi kita pun ulang-ulang. Hidup kita ni yang masih bertahan ni sebab 3 ni. Pertama bayi, yang kedua binatang yang tak ada akal yang masih meragut, yang ketiga orang tua yang masih rukuk dan sujud kepada Allah walaupun dalam keadaan berada dalam atas kerusi. 3 ni lah masih bertahan dunia ini. Namun langit masih kering dan kemarau makin panas. Lalu Nabi Musa AS berdoa, "Wahai Tuhanku, kalau bukan sebab kedudukanku yang rendah di sisimu menyebabkan doaku tidak diperkenan, maka perkenankanlah dengan kedudukan Nabi Muhammad ya alaihi sallallahu alaihi wasallam yang akan diutuskan di akhir zaman kelak." Ya, Nabi Musa tahu dah. Ya. Lalu Allah berfirman, "Bukanlah kerana rendahnya kedudukanmu di sisiku, bahkan kedudukanmu di sisiku tinggi. Akan tetapi ini hadis kursi, akan tetapi ada di dalam kalangan kamu Bani Israel menderhakaiku selama 40 tahun dengan maksiat." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh yang demikian, engkau serulah dia agar keluar daripada jemaah yang berdoa ini, kerana dengan sebabnya lah aku menegah ya perkenanmu. Ya. Lalu Nabi Musa AS berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku ini hamba yang lemah. Begitu jugalah dengan suaraku. Bagaimana dapat sampai suaraku kepada seluruh manusia yang selama 70,000 orang lebih ini?" Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Kamu hanya wajib menyeru mereka
sedangkan akulah yang akan menyampaikan ini. Ya, sesungguhnya dengan sebab kamulah Allah Azza wa Jalla menegah kita semua daripada hujan seruanmu kepada mereka. Lalu Nabi Musa pun berucap, wahai hamba yang melakukan maksiat kepada Allah selama 40 tahun, keluarlah kamu daripada jemaah ini. Yang muka surat 50 tu ya. Lalu hamba yang melakukan maksiat berkenaan terasa lalu melihat di sekeliling, namun tiada yang keluar daripada jemaah tersebut, lalu dia malu untuk keluar. Jika dia keluar, maka semua orang akan tahu tentang kehinaannya dengan dosa. Jika dia tidak keluar, maka Allah tetap akan menegah mereka daripada air hujan. Maka hamba tersebut menyembunyikan wajahnya dalam pakaiannya, menyesali akan perbuatan maksiatnya selama 40 tahun tersebut. Lalu dia merintih dan bertaubat kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, aku membuat maksiat kepadamu selama 40 tahun, sedangkan engkau masih membiarkan aku. Kini aku datang kepada untuk mentaatimu, maka terimalah aku. Itu bahasa dengan Allah ya. Orang ni bijak ni ya. Selama 40 tahun buat maksiat, Allah biarkan. Takkanlah kerana hari ini datang kerana untuk Allah, mentaati Allah, kenapa tak boleh diterima? Belum pun sempat selesai ucapan doa taubat tersebut, tiba-tiba hujan pun mula membasahi pelosok bumi. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, wahai Tuhan, engkau menurunkan hujan juga walaupun tiada siapa yang keluar daripada kalangan kami. Allah berfirman, wahai Musa, aku memberi turun hujan dengan sebab dia yang pernah aku tahankan hujan dengan sebabnya. Ya. Aku memberi turun hujan dengan sebab dia juga yang pernah aku tahan hujan dengan sebabnya. Nabi Musa AS berkata, wahai Tuhan, tunjukilah aku siapakah hamba-Mu itu. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku tidak membongkarkan kemaksiatannya, tetap kalau dia bermaksiat kepadaku, bagaimana aku akan membuka keaibannya dengan menunjukkan kepadamu siapakah hamba tersebut, sedangkan dia kini telah mentaatiku. Maka wahai Musa, sesungguhnya aku membenci orang-orang yang mengadu domba, suka mengaitkan orang lain kepada sesama manusia. Jadi bagaimana mungkin aku sendiri menjadi pengadu domba? Ya, dinukilkan dari buku kitab At-Tawwabin, ya, karangan Imam Al-Maqdisi. Cerita ni sebenarnya dah kembali balik pada cerita lelaki tadi. Tapi sebenarnya Nabi Musa ni, apabila dia rasa kedudukannya rendah di sisi Allah, akhir sekali dia sebut Nabi Muhammad. Dia sendiri itu maknanya dia tak ingat awal lain. Kalau nak suruh Allah turunkan hujan, aku kena sebut Nabi Muhammad. Sebenarnya di situ juga bukan masalah Nabi Muhammad, masalah orang memegang maksiat tadi. Jadi diriwayatkan juga oleh Qadi Iyad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Taurat ada tertulis, Abdi Ahmad Al-Mukhtar mauliduhu di Makkah wa muhajaruhu bil Madinah, atau qala taibatu ummatuhu hammadun lillah ala kulli hal. Seorang hamba-Ku Ahmad yang terpilih. Ini ditulis dalam kitab Taurat ya. Abdi Ahmadul Mukhtar. Seseorang hamba-Ku namanya Ahmad. Siapakah dia? Al-Mukhtar, yang terpilih. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Wa muhajaruhu bil Madinah, lalu dia akan berhijrah ke Madinah. Atau qala, ataupun baginda SAW menyebut, Thaibah, umat baginda SAW banyak memuji Allah dalam setiap hal. Begitu juga Nabi Isa. Maknanya nama Nabi Muhammad dah tertulis dalam kitab Taurat ya. Kemudian begitu juga Nabi Isa alaihissalam telah disebut tentang keagungan Nabi Muhammad dan tentang kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan di sebalik penciptaan segala makhluk. Kedua-duanya disebutkan tentang keagungan nama Nabi Muhammad SAW yang dikandungkan dengan nama Allah yang teragung, di tempat yang teragung, iaitu di Al-Arash. Setakat itu dahulu insya-Allah ya. Jadi inilah di antara kisah-kisah yang dibawa dalam kitab ini, yang dinukilkan daripada kitab-kitab muktabar, mengatakan bahawa bagaimana Nabi dalam keadaan sebelum dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun dia telah menjangkau masa dan tempat melalui peristiwa-peristiwa, ungkapan-ungkapan yang dinukilkan oleh nabi-nabi yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kan ulama menyebut macam mana perempuan dia. Ulama mengatakan bahawa kalau tidaklah kerana Nabi Muhammad, Allah tidak cipta alam ini. Itu gambaran bahasa macam suami perempuan kan. Kalau tidak kerana awak, saya tak beli rumah ni kan. Ke dia beli kerana apa? Kerana perempuan dengan anak-anak lah. Kalau sekadar dia nak duduk, dia tak perlu beli rumah yang sebesar itu.
Kan? Tapi bila mana dia berjalan dengan puan-puan, lalu satu kawasan perumahan, cantiknya rumah tu. Dan suami ni dia akan tersimpan kat sini. Macam puan-puan dan dengan anak-anak kan. Anak-anak kata, lah cantiklah mama. Kita pun tanya, InsyaAllah lah kalau mama ada duit. Jadi belilah kan, beli. Mama beli ni kalau tak kerana Alung cakap mama tak beli ni. Kalau sekadar mama nak, mama tak beli. Ke puan-puan beli sebab puan-puan? Sebab puan-puan minat. ada orang ni dia beli puh. Yang apa ni nama apa tu, beruang tu. Beruang puh tu. Dia beli kalau ada anak dia. Sebenarnya bukan anak dia nak, dia yang nak. Dia minat daripada kecil-kecil dulu kan. Dia minat tengok kartun tu. Masa tu dia tak boleh beli. Mak dia tak boleh. Dia pun belilah sekarang ni. Rupanya dia bukan beli untuk anak dia. Alasan aja anak dia. Padahal dia yang nak. Tapi ada orang memang betul. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dicipta anak ini seluruhnya. Kenapa? Kerana kekasih dia. Apa tu? Taj Mahal tu? Taj Mahal. Nama apa? Shah Jahan. Kenapa dia cipta Taj Mahal tu? Kerana cinta dia pada isteri dia. Kalau seorang manusia pun puan-puan cinta kepada seorang yang namanya isteri, yang namanya anak pun boleh bina sebegitu indah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kekasihnya. Betul kata ulama, dunia ini diciptakan apa? Kerana kekasih Allah. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad, tidak akan dicipta seluruhnya ini. Sebab tu kita datang, apa pesan tak kita? Kita datang menceritakan kisah Nabi dulu. Seolah-olah cerita sebenarnya tentang diri kita. Kita datang dah akhir. Mungkin kita cerita tentang mak dulu. Kita datang dah akhir. Selepas kita ni tak ada dah kiamat. Jadi cerita ni tentang siapa sebenarnya? Tentang dia. Siapa dia? Rasulullah. Siapa dia? Kekasih Allah. Lepas tu kalau puan dapat yang ni, puan akan dapat dunia dan akhirat. Sebab tu wali-wali Allah ni puan-puan, wali-wali Allah ni, mereka tahu di mana yang mereka nak. Maka mereka nak Allah dan Rasul. Allah bagi dunia dan akhirat pada mereka. Tapi kalau kita tinggal Allah dan Rasul, ataupun kita tak tinggal Allah tapi kita tinggal Rasul, kita tinggal kekasih Allah, Allah tak pandang kita. Kerana wujud ini pun kerana kekasih aku. Gitulah perbuatan. Tak kata dulu insyaAllah. Akan datang kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhan arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum ya karim.